KPM. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, mari kita tunaikan solat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman buat apa tu, Maza taf'al? Saya tengah layan lagu tentang solat, Ustazah. Subhanallah. Aiman, apa hukum mendirikan solat tu, Aiman? Solat ni mestilah wajib untuk kita orang Islam, Ustazah, kan? Macam mana, betul? Macam mana Aiman tahu solat itu wajib? Sebab saya pernah dengar satu hadis ni dia sebut solat ni tiang agama. Betul ke, Ustazah? Sahih, solat itu tiang agama. Jadi kita akan rujuk kepada dalil-dalil supaya sebelum para jumhur ulama dia akan menetapkan satu hukum lah. Jadi insya-Allah kita akan kupas selepas inilah dalam kelas insya-Allah. Jom, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh murid-murid kita pada hari ini. Apa khabar, sihat ke? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik sejahtera. Dan pada hari ini kita nak mempelajari satu mata pelajaran berkaitan dengan Manahij Al-Ulum Al-Islami tingkatan 4 iaitu ilmu usul fiqh. Kita bersama dengan ustazah kesayangan kita iaitu Ustazah Siti Zubaidah binti Uthman. Apa khabar, Ustazah? Alhamdulillah, ana bi khair, Aiman. Kaifa haluka? Alhamdulillah, Ustazah. Tadi macam mana lagu kita, sedap ke, Ustazah? Sedaplah tu, sedap suara Aiman menyanyi tu dan bagus. Okey, baik, Ustazah. Jadi pada hari ini apakah topik yang akan kita bincangkan, Ustazah? InsyaAllah hari ini kita kaitkan dengan lagu yang kita Aiman nyanyi tadi iaitu berkaitan dengan solat, hukum solat. Jadi insya-Allah kita hanya berkenalan dulu tentang ilmu usul fiqh. Okey, ilmu usul fiqh lah. Insya-Allah. Baik, sebelum tu kita tengok dulu ilmu usul fiqh ini adalah tajuk kedua dalam subjek dalam mata pelajaran Manahij Al-Ulum Al-Islami, iaitu usul fiqh. Sebelum ni kita dah belajar tentang ilmu mantik. Taib, al-an sanadrusu an usul fiqh. Fi hadzal mawdu' mawjud salasatil mawadhi', yakni ilmu usul fiqh, hukm syar'i wa aqsamihi al-masadir asasiyah lit-tasyri'. Cuma hari ini kita akan belajar berkaitan dengan ilmu usul fiqh dahulu. Okey, murid-murid boleh tengok buku ataupun rujuk buku teks kita lah, Manahij Al-Ulum Islami dan juga Muzakirat Manahij Al-Ulum Islami, dan Ustazah ada paparkan juga di situ muka surat untuk pelajar-pelajar sebagai rujukan lah. Ya. Okey, boleh teruskan, Aiman? Silakan. Okey, kita tengok dulu kepada ma'yar ta'allum, apa yang murid akan capai pada hari ini insya-Allah. Pertama, kita akan tahu zikru ta'rif ilmu usul fiqh. Kita akan tahu berkaitan dengan ilmu ta'rif ataupun pengertian ilmu usul fiqh. Summa bayan maudhu' ilmu usul fiqh, penerangan tentang maudhu' perbahasan dalam ilmu usul fiqh ini. Summa salis bayan nash'ah, perkembangan ilmu usul fiqh fi asri Rasulullah hatta atba'ut tabi'in. Dalam zaman ini kita akan jumpa 4 zaman sejarah perkembangan ilmu usul fiqh itu sendiri, dan seterusnya bayan wadih, siapa pula pelopor ilmu usul fiqh ini. Jadi setiap ilmu tu biasanya ada pengasas dia lah. Ya. Okey, dan juga hasil karya-karyanya. Ini buku-buku rujukannya yang kita boleh jadikan sebagai satu rujukan. Summa wa akhiran tawdih ahamiyatu dirasah ilmu usul fiqh fi hayatil yaumiyah. Bagaimana ataupun apakah kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh ini dalam kehidupan seharian kita. Okey, ada banyaklah tu. Okey, boleh teruskan. Silakan, lagi. Okey, ta'rif ya. Okay, kita tengok yang pertama adalah ta'rif ilmu usul fiqh. Ta'rif ilmu usul fiqh ini adalah min usul wa fiqh. Usul bermakna jamu aslin ay ma yubna alaihi. Okey? Ma yubna alaihi ghairuhu. Kata jamak bagi kalimah asal. Asal yakni asas, dalil atau sumber. Okey? Ay ma yubna alaihi ghairihi. Yang ianya dibina atas selain daripada dirinya sendiri. Yang kedua, al-fiqh. Al-fiqh bermakna al-fahmu, memahami. Itu adalah usul al-fiqh. Tapi dia sudah istilah mahwa istilahan majmu'atul qawaid 'ammah allati tastakhdimu fi istinbatil ahkam syar'iyyah
far'iyah min adillatiha tafsiliyah. Dia adalah himpunan kaedah umum yang digunakan untuk mengeluarkan hukum syarak daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Tadi macam contoh solat tadi, dia ada dalil khas untuk menunaikan solat. Untuk zakat ada dalil khas untuk menunaikan zakat lah. Okey, fahim ta ya Aiman? Alhamdulillah fahimna ya Ustazah. Baik, fahimtum ya tulabi fil bait? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik, fi ta'rif hunaka syarah ta'rif pula. Okey, dalam ta'rif tadi dia ada syarah kepada ta'rif tadi. Dia pecahkanlah tadi qawaid, ada juga dalam ta'rif tadi istinbatul ahkam dan hunaka adillatut tafsiliyah. Ma huwal qawaid? Qawaid ialah jamak kepada kaedah. Iaitu qadaya kulliyah yang tabiqu hukmiha 'alal juz'iyat allati tandariju tahtaha. Satu-satu kaedah yang umum, kita tahu hukumnya ke atas sesuatu perkara yang terdapat padanya lah. Okey. Yang ini kaedah umum lah. Okey, dalam sesuatu isu. Contohnya al-amru yufidul wujub. Contoh dalam ayat Quran tadi, kalau contohnya solat tadi, dia ada dalil Quran, wa aqimus solah, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus solah wa atuz zakah. Jadi wa aqimus solah gunakan sighah amar. Okey, fi'il amar. Dalam aqimu, dirikanlah. Jadi yufidul wujub. Itu secara umumnya dalam ilmu usul fiqh. Summa istinbatul ahkam. Bagaimana kaedah untuk mengeluarkan ataupun mengistinbatkan sesuatu hukum. Wa akhiran adillatut tafsilah, dalil-dalil juz'iyah ya ta'allaqu kullu minha bi masalah khusus lagi. Ada masalah-masalah lagi lah. Dia ada dalil-dalil khusus, dalil-dalil juz'iyah yang terkandung padanya juga masalah-masalah khusus yang lain. Okey, itu syarah kepada ta'arif ini. Ada contoh ke Ustazah ayat-ayat yang kejap lagi kita tengok. Ini tadi Ustazah dah bacalah. Okey. Qaulihi ta'ala wa aqimus solata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi kat sini kalau kita tengok ada dua, satu dan juga ini. Cuma hari ini kita nak fokuskan dan kaitkan kepada nasyid ataupun lagu yang Aiman nyanyi sebelum Ustazah masuk kelas tadi. Ya. Jadi Aiman nyanyi, ini adalah dalilnya dan dalil ini adalah dalil tafsili yang membawa kepada hukum syar'i far'i dan dia membawa kepada hukum wujubus solah. Okay, ini yang kita nak ceritalah pasal wujubus solah. Tapi kalau tengok pada ayat ni, dia ada wa atuz zakah juga adalah fi'il amar, maka dia juga membawa kepada al-amru, ya, kewajipan. Sahih. Ini antara contohnya lah. Baik Ustazah, kita terus lagi. Okey, kita terus lagi. Okey, maudhu' perbahasan ilmu usul fiqh. Hunaka salasa. Awalan al-adillatu min haisu dilalatiha 'alal hukmi. Maudhu' di sini bukan tajuk. Tajuk biasa kita tahu maudhu' tu tajuk. Tapi kita tengok kat sini adalah perbahasan. Apa yang dibahaskan dalam ilmu usul fiqh ini? Okey, yang pertama adillah min haisu dilalatiha 'alal hukmi. Jangan pergi kita jawab apakah maudhu'? Mahwal maudhu' ilmu usul fiqh? Jawapannya ilmu usul fiqh saja jawab. Salahlah. Okey, mesti kita hafallah. Okey, hafalkan apa dia maudhu' ilmu usul fiqh. Ada 3 sahaja. Dan biasa kalau dalam PSA pun dia katanya 2 lah. Okey. Kalau macam panjang sangat, awak hafallah yang mana yang mudah. Okey, hafal yang mana yang mudah. Jadi awalan adillah min haisu dilalatiha 'alal hukmi. Dalil-dalil dari sudut petunjuknya ke atas satu hukum. Mesti ada dalil dalam meletakkan satu hukum. Okey. Dalil nanti kita akan belajarlah. Bab seterusnya pun ada cerita tentang dalil-dalil rujukan dan yang utama sekali adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan juga qiyas. Okey. Summa kaifiyah istifadah minal adillah, bagaimana pengajaran diambil daripada dalil itu. Okey, bagaimana cara dia mengambil pengajaran daripada dalil itu. Dalil itu kalau tadi al-amru, ayat Quran wa aqimus solah itu adalah fi'il amar, maka adalah kaedah-kaedah khas yang ditentukan sebagai untuk mendapatkan satu hukum lah. Okey, dan akhir sekali halul mustafid, keadaan orang yang mengambil pengajaran. Siapa dia keadaan orang yang mengambil pengajaran ni? Aiman rasa siapakah orang yang mengambil pengajaran ini? Mungkin para ulama. Para ulama ataupun mufti. Mujtahid, orang yang berijtihad. Okey, ahsanta ya Aiman. Syukran ya Ustazah. Okey, ini adalah maudhu' ilmu usul fiqh. Kita tengok satu persatu. Naam. Apa dia? Adillah min haisu dilalatiha 'alal hukmi ini. Okey, boleh baca. Yanzurul usuli fi kaifiyat hazil adillah wa ahwaliha. Ulama usul fiqh ni dia mengkaji bagaimana dalil-dalil ini dan keadaannya dijadikan sebagai dalil. Dalil itu dalam Quran ada banyak. Jadi
satu isu itu bagaimana diambil sebagai dalil-dalil kepada hukum tersebut. Lepas tu nak jadikan sebagai hujah pula dalam meletakkan satu hukum tadi, seterusnya menjadikan dalil tersebut mengikut susunannya yang berbeza. Dia ada maratib lah. Dalam dalil-dalil tersebut pun dia ada maratib susunan. Hadis pun kita tahu hadis pun ada susunan-susunan hadis lah. Okey. Okey, ini adalah kaifiyah hadhil adillah ya. Adillah min haisu dilalatiha. Summa poin yang kedua lah. Apa yang dibahaskan? Ulama usul fiqh ini membahaskan tentang kaedah umum dan mengakuinya sebagai dalil-dalil syarak seperti asal hukum. Ini asal hukum tadilah. Ayat-ayat Al-Quran wa aqimus solah. Asal hukum ayat perintah tadi, fi'il amar tadi, membawa makna wajib. Okey. Dan yang zuru fi muraati, dia juga dalam menjaga maqasid syariah. Menjaga maqasid syariah. Dari sudut apa? Ad-din. Hafalkan ini. Ad-din. An-nafsu nyawa, wal-arad marwah, summa al-aqlu akal, arba'ah, arba'ah wal-mal harta. Okey, dalam meletakkan sesuatu hukum. Okey, dalam meletakkan sesuatu hukum. Jadi ini sangat pentinglah. Kadang dia boleh jadi soalan ya dekat maqasid syariah lil muhafazah ala madza? Ala din, ala nafsi, ala al-ardi, ala al-aqli wal-mal. Okey, khamsah. Okey. Wa akhiran an kaifiyah istifadah min al-adillah. Yadrusu ahkamul alfaz wa dilalatuha min umum wa khusus wa itlaq wa ghairu zalik. Okey. Dalam mempelajari hukum-hukum lafaz dan maknanya seperti umum, khusus, itlaq dan sebagainya. Tapi dalam manhaj ulum Islamiyah kita tak kupaskan terlampau banyaklah tentang ini sebab yang ini dalam silibus syariah tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 5 tu mungkin ada dikupaskanlah. Okey, cuma murid-murid boleh baca sebagai bahan rujukan luar lah. Okey. Dan yadrusun nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh ni kita akan belajar masa tingkatan 5 nanti. Min adillah liyastafidu wa yatawassalu biha ilal ahkam. Okey, jadi kita dapat mempelajari dalil-dalil terkemudian dan dalil-dalil terdahulu daripada dalil-dalil untuk mengambil faedah dan seterusnya membawa kepada hukum hakam. Okey. Ada isu, contohnya pada zaman dahulu tak ada pun peristiwa tersebut, tapi masa zaman sekarang ada peristiwa baru, jadi dia akan rujuk kepada nasikh dan mansukh. Okey. Wa akhiran yanzuru fi halati ta'arud adillah wa tarjihiha wa taqdimun nas ala zahir wal mutawatir ala al-ahad. Ni saya kata tadi ada maratibud dalil tadi. Maratib ad-dalil. Okey, mengkaji keadaan apabila terdapat pertembungan dalil-dalil, okey, dan kecenderungannya seperti mendahulukan nas berbanding zahir ataupun mutawatir berbanding ahad dan sebagainya. Itu ada maratib tadi kita dah tengok dekat maudhu', betul tak? Naam, Ustazah. Okey, dan akhir sekali adalah halul mustafid, ma'rifatu ahwal mujtahid. Tadi Aman dah kata dah mujtahid itu adalah orang yang meletak, orang yang mengeluarkan hukum. Jadi kalau kat sini kita ada mufti. Okey? Jadi kita tahu keadaan-keadaan mujtahid dan syarat-syaratnya. Okey. Dan yang kedua, ma'rifah ahwalul muqallid wa ahkamihi, mengetahui keadaan muqallid. Apa dia itu muqallid ini? Muqallid ni dia orang yang tidak mampu nak keluarkan satu hukum lah. Okey, tapi dia mengikut, okey. Jadi dan hukum-hukumnya. Jadi kita kena tahu. Tu antara maudhu' laisa maudhu'. Di sini adalah maudhu' lah, maudhu' ilmu usul fiqh. Perbahasan ni dan dikupas. Okey. Okey. Terus kepada latihan sikitlah Aiman. Boleh, dah habis satu topik. Okay, Aiman, tadi ayat Quran tadi kita dah baca tadi Aiman. Jadi kat sini sahih atau khata'? Dalil ala wujub. Dia kata wujub kan? Dalil ala wujub. Jadi sahih lah jawapan. Wujub tu kan? Ada perkataan wujub, okey? Kemudian ilmu usul fiqh tadi takrif kita dah tahu, dia adalah majmuah qawaid ammah. Betul ke itu takrifnya Aiman? Betul, Ustazah. Tak hafal ke Aiman, hebatnya sekejapnya Aiman hafal. Okey. Yang ni kena hafal penting ya. Ilmu usul fiqh ni kena hafal ya, penting. Jadi al-fiqh, tadi Ustazah kata al-fiqh itu adalah satu benda yang kefahaman. Jadi adakah ianya an-nas? Salah. Salah. Sebab fiqh tu dia kena faham. Faham. Jadi al-fiqh bermakna al-fahmu laisa an-nas. Makan berapa makan untuk saya? Makanya kita bagi sini, kita bagi dua. Baik, mungkin nas tarikh qalilan ya Ustazah. Kita berehat seketika. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Banyak lagi yang Ustazah akan kongsi kepada kita dalam topik pada hari ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM.